Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada rakan-rakan sahabat Taulan yang menonton saya pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Alhamdulillah. Suara dengar dengan jelas. Terima kasih juga kepada semua yang terus bersama dengan saya di YouTube, Facebook. Malam tadi saya dah buat live, tapi tempat yang saya berada malam tadi itu line dia tak berapa elok. Jadi dekat TikTok tak berapa elok, dekat YouTube tak berapa elok. Jadi saya decide, okey lah, tak apalah, kita tak live malam tadi, so kita sambung malam ni lah. So kita buat malam ni, insyaAllah. Jadi kita harap tuan-tuan terus share, terus like, terus subscribe. Terima kasih terus yang terus bersama dengan saya. Minta maaf, so mohon maaf kalau ada apa-apa. Yalah, macam malam tadi kan, saya buat live tapi tak sempat menghabiskan live tersebut. So saya mohon maaf lah. Jutaan maaf saya pohon kepada tuan-tuan dan puan yang menunggu dengan setia setiap malam. Tu je saya boleh ucapkan. Lain daripada tu saya tak boleh nak kata apalah tuan-tuan. Tu je lah. Okey, malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Yang pertama, membicarakan persoalan Interpol buru menantu Muhyiddin Yassin. Hashtag menantu hantu tuan-tuan. Okey. Now, sampai ke tahap itu, kenapa? Apa yang berlaku sebenarnya? Cerita dia bagaimana? Kedua, kenapa ada persoalan yang timbul? Kenapa pegawai kerajaan masih termakan momokkan ataupun masih lagi termakan momokkan Perikatan Nasional, sedangkan mereka sekarang ini bekerja ataupun makan gaji di bawah kerajaan parti Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perpaduan? So, apakah yang membuatkan mereka swing vote mereka? Dan ini merupakan analisa saya. Now, adakah selesai kalau turunkan Zahid itu, adakah selesai masalah UMNO? So, itu satu lagi persoalan yang dibincangkan. Kemudian ada parti gerakan protes ajaran hadis 40. Kenapa PAS diam membisu? Bila MCA cakap, laju diorang tuan-tuan, laju diorang bising. Tapi bila gerakan, nampaknya mereka diam membisu. Kenapa? Kerana geng ke? Sekarang ni macam mana keadaan dia? Itu saya kata tak lama lagi. Perikatan Nasional ni tak lama. Dan kalau kita tengok daripada segi bersatu sendiri pun, nampak agaknya macam tak lama tuan-tuan. Tak lama. Baik. Hari ini adalah hari penamaan calon. Saya tak ada pada hari penamaan calon tersebut. Mohon maaf. Sebab saya ada urusan lain. Urusan kerja hakiki saya. So, kalau kita tengok hari penamaan calon hari ini berjalan dengan lancar dan agak meriah tuan-tuan. Berjalan dengan lancar dan agak, kalau saya boleh baca, Zahid yakin PHBN menang mudah. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid yakin calon Pakatan Harapan yang mewakili gabungan PHBN mampu menang dengan mudah pada pilihan raya kecil Pulai pada 9 September nanti. Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri menyatakan, sekejap saya besarkan sikit tuan-tuan, yang juga merupakan Timbalan Perdana Menteri, yang juga Timbalan Perdana Menteri menyatakan bahawa ia susulan hubungan baik antara penyandang kerusi berkenaan, yakni Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub dengan ahli UMNO di kawasan itu. Selain jalinan hubungan sedia ada antara kepimpinan UMNO di bahagian berkenaan dengan akar umbi PH. Untuk Pulai, saya mempunyai keyakinan kuat iaitu mampu menang kerana Ketua UMNO Datuk Noor Jazalan ada hubungan baik sekian lama dengan rakan-rakan PH walaupun 9 bulan lepas kita bertempur. Tetapi sekarang beberapa program sudah disusun oleh beliau untuk menyatukan kedua-dua jentera. Selain itu, Allahyarham sendiri sering menyantuni ahli UMNO di Pulai ini. Jadi di Pulai ini agak mudah katanya hari ini. Katanya pada hari pilihan raya umum lepas, jumlah undi yang diterima PHNBN adalah lebih daripada 94,000, manakala undi Perikatan Nasional hanya kira-kira 20,000 undi. Beliau turut menyifatkan keserasian dalam gabungan Kerajaan Perpaduan berada dalam tahap tertinggi menghadapi PRK Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram. Baik, dalam masa yang sama di Simpang Jeram, pertandingan 3 penjuru di Simpang Jeram, perebutan 3 penjuru di Simpang Jeram di Dewan Undangan Negeri N13 Simpang Jeram menyaksikan pertemuan 3 penjuru antara calon PH IR Nazri Abdul Rahman, calon PN Dr. Muhammad Mazri Yahya dan calon bebas Jega Nathan. Nazri merupakan timbalan Ketua Parti Amanah Negara Amanah Bakri, manakala Muhammad Mazri adalah bekas timbalan Pesuruhjaya PAS Johor. Sementara itu calon bebas Jagannathan merupakan seorang ahli perniagaan. Perkara ini disahkan oleh pengurus pilihan raya DUN N13 Simpang Jeram, Jamil Hasni Abdullah, yang mengumumkan senarai calon pada hari ini. Jamil berkata borang pencalonan pertama dikemukakan Nazri pada 9
pagi tadi. Baik tuan-tuan, di Johor ini merupakan satu test of time juga. Kalau Perikatan Nasional bercerita tentang bahawa telah berlaku gelombang gelombang yang amat dahsyat, dia kata gelombang hijau yang amat dahsyat yang melanda pilihan raya, ini merupakan satu ujian kepada adakah benar gelombang tersebut sebagaimana yang didakwa oleh Perikatan Nasional. Ini kenapa berlaku sedemikian tuan-tuan? Macam saya kata tempoh hari, gelombang ini hanya berlaku di bahagian pantai timur dan utara. Dan utara tu pun bukan seluruh utara, hanya di kawasan majoriti Melayu, iaitu Kedah dan juga Perlis. Pantai timur seperti yang kita ketahui, Kelantan dan juga Terengganu. Namun gelombang itu tidak boleh melepasi daripada sempadan Pahang. Pahang tu ada tapi tak boleh melepasi sempadan Pahang. Dia jadi sepoi-sepoi bahasa bila dah melepasi Pahang, walaupun Pahang itu ada terbadai sedikit. Walaupun ada di bahagian Pematang Pauh, tetapi masih tidak dapat menangkis angin di Pulau Pinang, Selangor, walaupun menang beberapa kursi. Dan kita lihat hari ini bagaimana di Johor, jumlah itu di Negeri Sembilan mereka gagal. So mereka tidak dapat melepasi sempadan Negeri Sembilan pun. Melaka mereka gagal. So kali ini ujian yang sebenar adalah ujian yang melihat sama ada mereka mendapat sokongan tidak di negeri Johor. Now, melihat kepada keadaan yang berada di negeri Johor, saya sendiri turun ke Pulai dan juga ke Pulai lah, saya pergi ke Pontian, ke Pulai, kemudian saya pergi ke Batu Pahat. Saya nampak bahawa daripada segi gelombang itu, dia tidaklah sama seperti gelombang Pantai Timur. Itu yang kita kena faham. Yang kedua, daripada jumlah pengundi yang bakal turun, bukanlah kita nak kata selesa, tetapi kita melihat daripada on the ground itu sendiri, bahawa kekuatan Perikatan Nasional pun tidak mempunyai kekuatan yang amat jelas dan besar di tempat-tempat tersebut, kecuali berkemungkinan Simpang Jeram, Bakri. Di situ agak keras. Kalau kita nak cerita sembayang dua imam, sembelihan tak sah, Bakri ni antara kawasan yang ada berlaku keadaan demikian. So kita tertarik dengan Bakri. Tapi kalau tengok dari segi Pulai, di mana almost Malay to non-Malay ratio dia dalam keadaan yang tidak jauh, tidak besar, Pulai itu mempunyai harapan yang besar. Simpang Jeram on the other hand, dia kena lebih sikit usaha dia, tetapi IR Nazri ni bukanlah someone yang tidak dikenali di Bakri. Bukanlah someone yang tidak dikenali di Bakri. Memang seorang yang dikenali lah di kawasan tersebut. Dan bila Sanusi datang ke Bakri tempoh hari, ke Johor tempoh hari, beliau membuat ceramah lah macam biasa kan. Dia cerita macam-macam lah. Cerita itu, cerita ini, kisah itu, kisah ini. Apa yang berlaku, ini tindakan yang baik dari Zahid. Bila Zahid kata, saya tak ada hak pertikai kegilaan Sanusi. Itu je. Bagi saya ini satu cara yang betul daripada Zahid ni tuan-tuan. Pengerusi PN Ahmad Zahid memperolok kenyataan pengarah pilihan raya Muhammad Sanusi bahawa UMNO bakal berkubur dalam dua pilihan raya kecil di Johor. Tanyalah dia, kenapa dia cakap macam tu? Saya tak ada hak untuk mempertikaikan kegilaan seseorang, kata Ahmad Zahid sambil dia tertawa dengan pemberita di luar. Ahmad Zahid berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Sanusi semalam yang dakwa Johor bukan lagi kubu kuat BN dan PN bakal menewaskan pencabarnya di Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram. Sanusi dilaporkan berkata pengundi akan terus menolak UMNO dalam PRK itu disebabkan kerjasama parti itu dengan PH dan pengurusinya Anwar Ibrahim. Sampai masa sudah PN akan terbalik dengan gelombang ini. Di sana, yang di Johor dilahirkan di sana juga kuburnya. Kuburnya bukan lagi kubu kuat katanya. UMNO dilahirkan di sana. Di sana juga kuburnya, bukan lagi kubur kuat. Terdahulu Ahmad Zahid bersama pemimpin dan penyokong BNPH mengiringi calon gabungan itu bagi kerusi Pulai. Now, keyakinan oleh Sanusi ni, of course lah, dia sebagai pembangkang, dia kenalah yakin dengan apa yang dia nak jual, produk dia nak jual kan. Tetapi yang menariknya di Johor, kalau kita tengok, sentimen kepada Perikatan Nasional ni agak, dia bukan saya kata tak ada, tapi tak adalah segalak kita kata sebagaimana yang berlaku di Kedah, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan juga Kelantan tempoh hari. Macam saya kata hari itu, bahawa daripada segi sokongan dia tidaklah terlalu besar di kawasan selatan Malaysia. Jadi nak dikatakan referendum sekalipun, macam saya kata dalam Sina tu, nak kata referendum kena semua tu mengundi. Kita tak boleh ambil portion saja. Dan lepas tu kita kata penolakan berlaku. Kalau itu dikatakan referendum, adakah rakyat telah menolak bersatu? Kerana bersatu banyak kerusi dia kalah. Dan seperti mana yang kita ketahui bahawa Negeri Sembilan bersatu kalah teruk, Selangor gagal untuk mendapat
dan memenangi sebarang, apa orang kata, bukan sebarang undi, menanglah beberapa kursi, tetapi gagal untuk nak menang negeri tersebut, gagal mengambil alih negeri tersebut, dan kegagalan Bersatu dilihat adalah satu kegagalan yang akhirnya mengecilkan Bersatu itu sendiri daripada segi parti yang boleh mentadbir dan menerajui. Presiden Perikatan Nasional adalah daripada Bersatu. So akhirnya kalau presiden daripada Bersatu itu tidak mampu nak menggalas kemenangan kepada Bersatu di banyak kerusi, bagaimana dia boleh nak menjadi presiden parti yang mempunyai banyak majoriti kerusinya adalah daripada PAS. Jadi daripada situ persoalan timbul, kenapa PAS tidak mahu mengambil jawatan pengurusi Perikatan Nasional? Bagi saya sebenarnya tuan-tuan, saya terfikir begini kalau kita tengok daripada segi dana, kita tengok segi dana itu sendiri. Saya dedahkan tempoh hari bahawa untuk Perikatan Nasional melabur di dalam social media, di dalam Facebook sahaja, lebih 300,000 dibelanjakan di dalam iklan Facebook, video-video mereka dalam lingkungan 15 ke 30 ribu ringgit dibelanjakan untuk iklan video-video mereka, lebih 300,000 hanya untuk Perikatan Nasional di Selangor. Soalan kita, mana dia dapat duit tersebut? Dan itu membawa saya kepada satu pemikiran lah. Kalau sekiranya, takkanlah Muhyiddin Yassin sebodoh itulah kalau kita fikir logik lah. Kalau sekiranya 300 juta dia boleh masukkan dalam akaun parti dia, takkanlah semua dia nak masukkan dalam akaun parti dia. Fikir logik takkanlah semua dia nak masukkan dalam akaun parti. Bukan saya nak menuduh tuan-tuan, tapi sebagaimana kata Anwar Musa, dia minta dengan Muhyiddin Yassin tunjuk dalam bilik, berjuta-juta duit dalam bilik tuan-tuan. Ini bukan saya cakap. Ini siapa yang cakap? Ini adalah Anwar Musa sendiri yang cakap. Jadi kalau Anwar Musa sendiri yang menyatakan demikian, bahawa berjuta-juta ada di dalam bilik Muhyiddin Yassin, persoalan kita adalah berapa jumlah sebenarnya yang telah dibawa keluar. So duit-duit tersebut sebenarnya masih ada. Kan saya sarankan tuan-tuan tengok cerita Shivaji the Boss. Rajinikan kan, Shivaji the Boss. Banyak lagi cerita Tamil yang menerangkan tentang korupsi lah, tapi salah satu yang saya pernah tengok Shivaji the Boss lah. Dalam cerita tersebut, bagaimana dana-dana politik ini disembunyikan di rumah-rumah dalam bentuk cash dan kemudian dicuci, money laundry kan. Untuk tujuan apa? Mereka tahu mereka akan menghadapi pilihan raya yang besar selepas ini. Now, dalam masa yang sama tuan-tuan, seperti mana yang kita ketahui, bahawa jumlah dana itu satu jumlah yang besar yang mereka perolehi sewaktu COVID tempoh hari. Sewaktu keadaan COVID, keadaan darurat, pada masa itulah mereka tutup parlimen dan mereka mengambil kesempatan yang ada untuk nak menyakau duit negara. Muhyiddin Yassin didakwa. Ya, betul. Dia tidak didapati bersalah. Ini korang kena tahu. Dia tidak didapati bersalah. Cuma daripada segi charge dia, tuduhan itu defektif. Bukan bermakna tuduhan itu salah. Bukan bermakna dia bersalah atau tidak bersalah. Belum lagi. Tetapi tuduhan itu defektif dan sekarang ini dirayu di Mahkamah Rayuan. Berkemungkinan kalau sekiranya dia berjaya buang discharge amounting to acquittal itu, DAA itu kepada DNAA, berkemungkinan dia akan bentuk balik semula charge dan akan dituduh balik semula. Dia akan ambil masa, tetapi justice will be served, tuan-tuan. So itu merupakan, tadi menarik lah bila saya bawa cerita tentang bagaimana respon Zahid Hamidi. Bagi saya itu satu respon yang sangat bagus. Respon Zahid Hamidi terhadap terhadap Sanusi. Apabila dia kata kita tak layan orang gila, dia kata. Satu respon yang sangat baik, tuan-tuan. Bagi saya itu adalah satu respon yang sangat baik. Sementara itu menyentuh soal saya bawa kenyataan daripada apa orang kata Kementerian Ekonomi. Inflasi catat kadar terendah tahun ini pada 2% pada Julai. Kadar inflasi Malaysia yang diukur daripada indeks harga pengguna IHP. Sekejap saya lihat sikit. IHP. Daripada saya buat macam tu, baik saya buat macam ni. Alright. Kadar inflasi yang diukur daripada indeks harga pengguna IHP mengecil ketara pada Julai iaitu 2%, kadar terendah dalam tahun ini. Kadar inflasi yang lebih perlahan adalah berikutan peningkatan
kecil harga makanan dan minuman, bukan beralkohol serta restoran dan hotel. Demikian menurut Jabatan Perangkaan Malaysia. Mata indeks juga turut merekodkan kadar pada 130 berbanding 127.9 bulan yang sama tahun lalu. Okey. Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, ia diikuti oleh kumpulan pelbagai barangan perkhidmatan 2.6%, kedua kumpulan kesihatan dan pendidikan masing-masing meningkat sebanyak 2.0%. Komponen makanan di rumah turut rendah untuk 5 bulan berturut-turut kepada 3% berbanding 3.2% direkod bulan sebelumnya. Ia katanya adalah didorong terutama oleh subkumpulan daging 55%, beras, roti dan bijiran lain 45%, susu, keju dan telur 43% dan gula, jam, madu, coklat dan manisan 3.5%. Apa yang menarik, dalam IHP indeks harga pengguna pada tempoh dikaji adalah inflasi pengangkutan menunjukkan penurunan buat kali pertama sejak Mac 2021 pada kadar negatif 0.4. Harga pengangkutan turun, tuan-tuan. Ia disumbangkan terutama oleh penurunan subkumpulan pengurusan alat pengangkutan persendirian negatif 0.8%. Dalam subkumpulan ini, minyak petrol tanpa pelumbung mencatat negatif 28.8% pada Julai 2023 berbanding Julai 2022 RM4.73. So harga RON 97 turun 3.37 berbanding pada Julai 2022 RM4.73. So kalau tuan-tuan nak tanya harga minyak dah turun, dah turun. Nampak? Ni guna hujah ni tuan-tuan, dah turun dah. RM4.73 turun RM3.37. Macam saya tak guna RON 95 saya guna RON 95. Tak kisahlah, harga minyak turun. Harga minyak dah turun dan kadar inflasi itu juga telah turun, tuan-tuan. Harga minyak dah turun. Kau nak kata apa? Lawak. Okey, tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada cerita yang tu lah. Hari ni Malaysia kini buat Belanda. Buat Belanda. Bukan Belanda. Ayam Belanda. Blunder. Tahu Belanda? Blunder apa? Buat kesilapan lah saya kata. Saya kata kesilapan. Apa yang berlaku Malaysia kini, dia tertulis benda ini sebenarnya. Okey. Dia tertulis benda ini. Somehow admin dia orang buat benda ini. Dia kata situ hanya macam tegak atau walanun saja kekal membabi buta menyondol di belakang Anwar Ibrahim. Dia tertulis benda ini, tetapi rupanya lepas tu dia delete. Tetapi Malaysia kini menyatakan bahawa sebenarnya bukan dia tulis, bukan tersilap, bukan mereka menyokong atau apa-apa lah. Sebenarnya kalau kita tengok daripada komen Malaysia kini, admin Malaysia kini dah jawab, makluman pagi tadi berlaku kesilapan teknikal. Okey. Melibatkan tulisan kolumnis Malaysia kini Benz Ali yang dikongsi di Facebook. Kesilapan ini menyebabkan hanya stand first tulisan itu dan logo Malaysia kini disiarkan tanpa gambar tajuk dan makluman bahawa ia sebenarnya kolom. Susulan itu berlaku salah faham. Untuk makluman, setiap pandangan yang disiarkan tidak semestinya mencerminkan penilaian portal ini. Kesilapan adalah dikesali. So, macam kita katalah, itu adalah kesilapan. Bukannya Malaysia kini menyebelahi sesiapa. Dia still remain sebagai satu, sebagai yang partial, kita kata, cuba untuk menyiarkan berita yang sepatutnya disiarkan. Okeylah, kita terima. Mungkin dia tersilap. Manusia pun tersilap. So, apa salahnya? Kita memaafkan. Okey. Memaafi. Maafan. Okey. Dalam masa yang sama, tuan-tuan. Menarik. Rasulullah pula. PMX telah pun memperkenalkan satu usaha yang sangat baik lah. Bila kita bercerita tentang Islam, kita bercerita tentang menegakkan syiar Islam, PMX sebenarnya antara orang yang berusaha untuk menegakkan syiar Islam di dalam negara majoriti orang Islam. Okey. Dan antara usaha yang diusahakan oleh PMX adalah dengan memperkenalkan modul pembelajaran atau pengenalan kepada hadis 40 Imam Nawawi. Okey, bagi siapa yang tak tahu, Imam Nawawi adalah salah seorang imam besar dalam sejarah Islam, dalam ulama Islam besar, imam besar, dan beliau mengumpulkan banyak hadis-hadis dalam Riyadhus Shalihin, tetapi beliau conciskan ataupun
apa orang kata, kumpul hadis tu yang banyak, yang beribu itu, dan letakkan di dalam buku, dan mengambil 40, dia sebenarnya bukan 40, 42 hadis yang menjadi pengajaran dan utama di dalam kehidupan seorang Muslim. Kan contohnya hadis pertama, innamal a'malu binniyat, berkenaan dengan niat. Kemudian banyaklah hadis berkenaan dengan Islam, berkenaan dengan amal dan sebagainya. Hadis 40 ni menyentuh secara keseluruhan, kalau kita nak menjadi seorang Muslim yang baik, apa yang perlu kita ada dalam hadis itu. Apa yang perlu kita, hadis mana yang kita boleh jadikan sebagai panduan dan rujukan. So hadis ini diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh Perdana Menteri kita di sekolah-sekolah. Apa yang berlaku? Ada beberapa parti-parti politik yang tidak bersetuju dengan perkara tersebut. Mula-mula MCA kata tak setuju. DAP tak cerita apa, MCA kata tak setuju. Lepas tu Dusuki, Ustaz Dusuki pun mengeluarkan kenyataan. Inilah dia parti yang apa orang kata, apa dipanggil ni saya baca. Saya baca kenyataan ini Ini Dusuki kata, belajar 40 hadis je di sekolah untuk umat Islam di negara sendiri, puak-puak sekolah tentang, dah boleh fikirlah apa lagi yang sedang mereka rancang. Wahai umat Islam. Dia kata macam tu. Tengok, dia nak bagi tahu bahawa inilah geng-geng sekular yang dia kata yang menentang hadis 40. Dia kata macam tu. Tetapi dalam masa yang sama, dia tak berani komen ini, tuan-tuan. Ini adalah kenyataan daripada siapa? Daripada gerakan. Di dalam satu surat khabar beliau, dalam kenyataan surat khabar Chinese newspaper, kalau Chinese newspaper ini, beliau menyatakan, iaitu Pulau Pinang, pemangku pengurusi parti gerakan Hu Dongyang berkata parti itu menentang sekeras-kerasnya unit penghayatan 40 hadis yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan Sekolah Menengah dan Sekolah Agama yang dibagi kerajaan, dan sebagainya. Dia kata dia menentang sepenuh-penuhnya. Dan ini adalah daripada parti gerakan. So, daripada parti gerakan, tidak apa-apa daripada PAS, tuan-tuan. Dia menyebut tentang sekular, dia menyebut tentang tak boleh pakai, dia menyebut tentang yang sewaktu dengannya kan. Rupanya kita dapati bahawa mereka itulah sebenarnya yang sebenarnya sekular. Tuan-tuan, kita nak cerita macam ni lah. Dia macam ni. MCA, gerakan atau mana-mana orang bukan Islam nak menyatakan pandangan mereka berkenaan dengan perkara ini, itu hak mereka secara demokrasi. Terus terang saya kata, tugas kita pula sebagai orang Islam dan sebagai pemerintah kena menjelaskan kenapa perkara ini, macam yang Perdana Menteri kata, dia tak diajarkan pun untuk orang bukan Islam. Kalau diajar pun orang bukan Islam tak faham. Sebab benda ini adalah benda berkaitan dengan hadis. Hadis ni pun mungkin berkemungkinan besar majoriti orang bukan Islam tak akan faham. Jadi no point pun mengajar tentang hadis tersebut. Yang kedua, hadis-hadis itu mengajar mengenai panduan hidup sebagai seorang Muslim. Benda yang basic saja. Kalau tuan-tuan baca, inilah saya sarankanlah kepada non-Muslim pun pergi cari hadis 40 Imam Nawawi, pergi baca. Baca translation dia. Sangat menarik sebenarnya. Dan kita khatam hadis ini, saya khatam hadis ini. Hadis ini saya gunakan setiap kali bulan puasa. Setiap hari kita akan baca satu hadis. Setiap kali bulan puasa kita akan baca satu hadis di samping ayat Quran sampailah ke habis bulan puasa. Jadi bolehlah kita baca 30 hadis kan. Dan kita biasanya tak ikut urutan lah, kita pilih-pilih mana-mana yang kita rasa sesuai. So benda yang sangat simple, dan hadis-hadis itu banyak menyentuh tentang niat, menyentuh tentang apa itu Islam, iman dan ihsan, menyentuh tentang apa itu malu kan, apa itu marah, la tardab, janganlah kamu marah. Malu itu apa? Menyentuh tentang banyak cerita, banyak kisah yang sebenarnya boleh kita pelajari dan boleh kita ambil iktibar berkenaan dengan hadis-hadis tersebut secara asas. Sebelum kita pergi ke buku hadis yang lebih besar seperti Riyadhus Shalihin yang lebih tebal, yang lebih besar, ataupun Bukhari, Muslim dan sebagainya. So bagi saya, satu pengenalan yang simple, yang mudah, yang sepatutnya kita dah lama dah implementkan. Tetapi akhirnya terima kasih Perdana Menteri Malaysia telah mengimplementkan perkara tersebut di dalam negara kita. Thank you PMX. Inilah dia sebenarnya Islam sejati, tuan-tuan. Tuan-tuan, ni saya nak cerita kepada non-Muslim lah, kawan-kawan kita yang non-Muslim. Sebenarnya, bila kita bercakap soal Islam, tuan-tuan, kita tidak semata-mata bercakap soal hukum. Kita tidak semata-mata bercakap soal negara, politik. Islam itu merangkumi semua. Termasuk cara hidup yang baik. Bagaimana menjadi seorang individu yang baik. Bagaimana menjadi seorang anak yang baik. Bagaimana menjadi seorang jiran yang baik. Bagaimana menjadi seorang sahabat yang baik.
kepada Muslim dan non-Muslim. Bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Saya sebut pemimpin tadi kan. Bagaimana menjadi seorang pembangkang yang baik. Tetapi ajaran Islam yang dibawa, image Islam dibawa oleh PAS, bukanlah image Islam yang sebenar. Ini saya nak cerita, bukan image Islam yang sebenar. Kalau itulah image Islam, maka berada dalam keadaan teruk negara kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya sarankan tuan-tuan beli buku ni, Siasah Madani oleh Dr. Mazli. Saya dah halfway membacanya, sangat menarik dan selari dengan pemikiran saya. Dan tertarik saya adalah salah satu daripada apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri. Bagaimana Imam Syafi'i menyatakan konsep wakaf, iaitu mengasingkan di antara mujtahid, ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa dan pemerintah. Terdapat pengasingan kuasa dan bidang di mana pemerintah mengeluarkan tidak berhak mencampuri urusan agama. Begitu juga ulama tidak berhak mencampuri urusan pemerintahan selagi mana ia tidak menyalahi syarak. Kalau ia menyalahi syarak, maka tugas ulama untuk menegur pemerintah. Tetapi bukanlah ulama itu berada di atas pemerintah. Bukan lebih daripada pemerintah. Pemerintah ada tugas dan bidang dia, ulama ada tugas dan bidang dia. Dan ini yang Imam Syafi'i sebut sebagai wakaf. Yang disebut di dalam Siasah Madani ini. Tuan-tuan boleh baca sendiri. Boleh cari kat mana. Jangan tanya saya sebab saya pergi direct dengan Dr. Mazli. Tuan-tuan boleh beli sendiri. So, sangat menarik kupasan tersebut sebenarnya yang tuan-tuan boleh baca dan boleh lihat. So, dalam hal itu tadi, kita bercerita tentang sekular, dia so-called sekular. So, apakah komen Ustaz Ahmad Dusuki tentang perkara tersebut? Apakah komen Dusuki tentang perkara tersebut? Sebenarnya, satu benda yang PAS sendiri, ini bukan gagasan PAS yang sebenar, tuan-tuan. PAS yang sebenar yang dibawa oleh ulama terdahulu seperti Nik Aziz, Fadil Noor dan sebagainya, Allahyarham, mereka membawa fahaman Islam yang betul dan sebenar, Islam yang sejahtera, Islam yang dekat kepada umat manusia. Bukan setakat orang Islam, kepada bukan Islam sekali. Tetapi Islam yang dibawa pada sekarang oleh pemimpin sekarang ini, bagi saya satu Islam yang macam mana saya nak kata, Islam yang asing, yang saya sendiri tak kenal, tuan-tuan. Saya sendiri tak kenal Islam apa yang dibawakan oleh mereka ini. Yalah, kita bercakap tentang Islam yang sama, tetapi Islam apa yang dibawa oleh mereka, kita pun tak pasti, tuan-tuan. Dan saya ada sebenarnya modul nak menyentuh tentang perkara ini, berkenaan dengan apa itu Islam sebenar dan apa Islam yang sepatut yang ditonjol, yang dibawa oleh dan disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak apalah. Saja saya nak bawa satu berita ni, tuan-tuan. Didi Chronicle. Didi Chronicle. Bagi yang tak tahulah, suka buat parodi ni kan, Didi Chronicle ni. Chronicle ni koyak, tuan-tuan, dibawa report polis. Dia kata, saya ada hak berpolitik, dituduh warga asing. Didi Chronicle lapor polis. Mengakui kedua-dua ibu bapanya adalah pemegang kad pengenalan merah, pemengaruh Dedi Sulaiman Rai menggunakan nama Didi Chronicles di media sosial mendakwa dia merupakan rakyat Malaysia yang lahir di negara ini. Tuan-tuan, kita tak kisahlah kau lahir kat negara mana. Kita dia macam ni. Bila troll orang troll kau balik, kau jangan koyak lah. Kalau tuan-tuan ingat, siapa yang ikut saya lama mungkin tahulah. Sekarang ni mungkin tak tahulah. Tahun 2020, masa Tuan Ibrahim Tuan Man diangkat jadi Menteri Alam Sekitar. Masa tu saya seorang je buat live, tuan-tuan. Tak ada siapa orang lain buat live masa tu. Saya seorang je. Saya ingat lagi 90% orang maki saya macam sekarang lah. Tapi sekarang alhamdulillah dah better lagi lah kan. Sekarang ni yang wala on je. Pada masa itu saya kata, saya mempersoalkan lah kenapa pilih Tuan Ibrahim Tuan Man, pandai cakap putih ke? Lepas tu dia buat satu parodi tentang saya kan. Dia kata dia mempersoal dia, macam buat lawak lah, parodi dan sebagainya. So saya biarlah, saya ignore je. 2023, 3 tahun kemudian, akhirnya tak payah saya kenakan dia, tuan-tuan. Orang kenakan dia. Sampai koyak dia. Dan akhirnya ada satu kenyataan daripada ada dalam Facebook tuan-tuan. Ni menarik ni geng-geng PN lah. Geng-geng PN seronok lah orang macam ni. Tapi bagi saya, tuan-tuan, inilah pemikiran yang akhirnya membawa kepada kejatuhan Perikatan Nasional itu sendiri. Ni saya nak bawa satu kenyataan daripada someone daripada dalam Facebook jugalah. Dia kata apa? Adrian Lim Chin, dia kata,
Dia kata brengsek, mak bapak dia IC merah, dia Bumi Putera Melayu. Mak bapak aku IC biru, aku pendatang. Kesian, betul kan. Sampai bila kita nak main isu pendatang tak pendatang dia, tuan-tuan? Bila? Kan? Sampai bila? Negara kita adalah negara kita. Kan? Melayu bukan Melayu, Islam bukan Islam. Mereka semua dah berada membangunkan sama-sama negara ini. Sampai bila kita nak main isu pendatang ni? Kan? Sampai bila kita nak memainkan isu pendatang ini? Tapi juga membawa saya kepada satu konotasi yang sebenar, yang kenapa orang apa orang kata ada di antara penjawat awam menolak Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan dan menerima PN, Perikatan Nasional. Saya baca kenyataan daripada Ilham Center. Kejap. Okey. Terperangkap di era Muhyiddin, penjawat awam sokong PN dalam PRN, Ilham Center. Pola pengundian pilihan raya negeri pilihan raya negeri PRN 6 pada 12 Ogos lalu menunjukkan penjawat awam lebih cenderung kepada PN berdasarkan kajian dilakukan oleh Badan Penyelidik Ilham Center. Pengarah eksklusif Ilham Center Muhammad Hishamuddin Bakar berkata daripada temu bual yang dilakukan didapati penjawat awam sebenarnya masih terperangkap dalam era pentadbiran Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin. Katanya disebabkan itu penjawat awam tidak menterjemahkan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan yang mentadbir sekarang. Penjawat awam tidak diterjemahkan sokongan kepada kerajaan kerana berlaku episod perubahan pentadbiran kerajaan. Kalau dilihat sebelum ini daripada Barisan Nasional bertukar kepada PN selepas insiden Langkah Sheraton. Kemudian daripada PN berubah kepada Pakatan Harapan atau Kerajaan Perpaduan. Jadi kelompok penjawat awam ini sebenarnya masih terperangkap ketika pentadbiran di bawah Muhyiddin. Mereka terperangkap di situ dan tidak menukar sokongan kepada Kerajaan Perpaduan, katanya. Beliau berkata demikian menerusi soal jawab dalam wawancara pasca pilihan raya umum negeri bertajuk PRN 6 apa telah terjadi yang bersiaran secara langsung dari Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya di sini pada Jumaat. Menurut Hishamuddin terdahulu turut membentangkan dapatan kajian berjudul Prediksi Akhir PRN Prestasi PH Unggul PN Kuasai Jajaran Melayu. Wacana itu turut menampilkan 4 panel lain iaitu Profesor Madya Muhammad Yusri yang membentangkan laporan pola pengundian PRN membentuk polarisasi kaum dan Fellow Pendidikan Ilham Mujibu Abdul Muiz merawat Melayu UMNO perlu bagaimana. Now, agak sedikit berbeza dengan pandangan diorang, tuan. Bagi saya macam inilah, kenapa saya sedikit berbeza dalam topik ini. Saya nampak sebenarnya kalau dilihat daripada aspek undian penjawat awam sendiri, undian penjawat awam sendiri. Now, bagi saya mereka bukan terperangkap di dalam kalau ikut artikel tadi dia kata, if I may quote, terperangkap di era Muhyiddin Yassin. Dia bukan terperangkap di era Muhyiddin Yassin, tetapi mereka terperangkap dalam kepompong kepercayaan bahawa negara kita ini ada dikotomi, ada pembahagian. Polarisasi kaum yang amat kuat, terutama di negeri Melayu dan terutama penjawat awam yang majoritinya adalah orang Melayu. Kepercayaan bahawa bahawa orang bukan Melayu ini akan menguasai negara kita, Islam terancam, Melayu terjejas dan terancam ini kuat sebenarnya di kalangan terutama mereka yang berada di Pantai Timur, kawasan majoriti Melayu, di kelompok majoriti Melayu, dan perangkap ini akhirnya berjaya mengekang minda mereka. Siapa yang memulakan polarisasi kaum dan juga pembenihan pemikiran sebegini? UMNO, Barisan Nasional. Terutama UMNO. Dan polarisasi pemikiran kaum ini dan juga kepercayaan sebegini sebenarnya telah berjaya ditanam sekian lama di dalam pemikiran orang Melayu. Now, isunya, kalau UMNO berjaya menanam, kenapa mereka tidak mengundi UMNO dalam pilihan raya yang lepas? Saya kata kerana akhirnya UMNO ini realiti, tuan-tuan, kita kena terima. UMNO yang dilihat sebagai memperjuangkan nasib Melayu, yang menggunakan DAP, menggunakan Pakatan Harapan, menggunakan PKR sebagai
objek kepada benda yang ditakut-takutkan, objek benda yang yang ditakut-takutkan sebagai satu kejahatan yang dibina di dalam kerangka itu, sekarang ini bersama dengan kerangka tersebut. Now, bila mereka golongan ini bersama dengan kerangka objek yang jahat yang dibina oleh mereka sebelum ini, jadi akhirnya mereka confused. Bukankah kamu kata mereka ini jahat? Mengikut kata majoriti yang kamu kata, kamu bina persepsi kepada kami, kamu ceritakan pada kami, kamu bina pemikiran kami, kamu bagi tahu kami bahawa golongan ini jahat. Sekarang ini kamu bersama dengan golongan itu. Kemudian ada satu lagi golongan mengatakan, ya, kenapa mereka bersama dengan golongan itu? Kerana mereka bukan lagi Melayu yang sebenar. Kamilah Melayu yang sebenar. So akhirnya dengan konotasi yang sama, mereka beralih kepada golongan yang membawa pemikiran yang sama. Kebencian perkauman, kebencian agama, menakut-nakutkan. Mereka hanya membawa modul yang sebelum ini diperkenalkan oleh UMNO. Tuan-tuan, ini sejarah. Nak marah saya, marah. Nak cerita bagaimana, cerita. Hakikat. Orang tak nak bercerita, saya ceritalah. Modul ini yang dibawa oleh UMNO dan berjaya untuk nak menukar pemikiran rakyat. Modul ini yang sama sekarang ini, mold yang sama, acuan yang sama, cuma diambil oleh Perikatan Nasional dan mereka hanya menyambung apa yang disebut sebelum ini. Okay? Mereka hanya menyambung apa yang disebut sebelum ini. So, akhirnya dilihat bahawa Barisan Nasional, UMNO itu telah hilang Melayunya. Telah dilute dia punya kemalayuan dia. Kerana bersama dengan golongan yang dikatakan sebagai, sebelum ini diciptakan sebagai dibenci. Golongan yang merosak. Golongan yang jahat. Jadi bila mereka berada di golongan kita ni, kami ni dianggap sebagai jahat ni, ada sebilangan besar golongan mereka masih percaya kepada pemikiran ini. Tuan-tuan tak payah cerita panjang. Tuan-tuan pergi berjumpa dengan mereka yang mengundi Perikatan Nasional. Kenapa tak undi Pakatan Harapan? Kenapa tak undi UMNO? Akhirnya jawapan mereka mudah. DAP, Islam terancam, Melayu terancam. Anwar liberal. Liwat. Cerita yang sama. Yang dimomokkan sebelum ini, sekarang ini diambil alih tugasnya oleh parti lain, dinamakan Perikatan Nasional. Jadi bagaimana nak mengatasi benda ini, tuan-tuan? Bagaimana nak melawan benda ini? Bagaimana nak nak mengurangkan naratif dan persepsi ini? Dan lebih teruknya lagi, kebatilan tersebut dikemaskan oleh agama. Apa yang UMNO ada dahulu, UMNO buat dahulu, mungkin katalah 70%, PAS hanya tambah 20%, iaitu tambah di agama kat situ, menjadikan 90%. So akhirnya lengkap. Tapi di negeri dia lah, Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis, berjaya di situ. Sementara itu, Negeri Sembilan ke bawah tak berjaya naratif tersebut. Cuma saya cerita yang bahagian atas ni. Jadi, bagaimana nak menyelesaikan isu ini? Bagi saya sebenarnya, bila saya bawa satu berita, saya bawa satu, again, Ilham Center juga menyatakan, berkenaan dengan Zahid perlu berundur. Adakah Zahid perlu berundur untuk nak menyelesaikan? No. Adakah Zahid perlu berundur? Now, Ilham Center menyatakan bahawa pengunduran Zahid tak akan selesaikan masalah UMNO. Sejumlah besar penyokong BN mengambil sikap berkecuali atau enggan mengundi gabungan itu kerana rasa tidak puas hati terhadap pengurusi BN, Ahmad Zahid Hamidi. Menurut Ilham Center. Bagaimanapun, menurut fellow penyelidik Ilham, Mujibu Abdul Luis, pengunduran Zahid tidak mungkin mengubah keadaan kerana masalah sistemik yang berlaku dalam UMNO memerlukan perubahan besar-besaran. Kita kena bagi konteks apakah dengan Presiden meletak jawatan akan selesai masalah. Kalau nak selesai masalah UMNO ini untuk satu jangka masa pendek, ya, mungkin boleh dikatakan mungkin selesai, tetapi adakah akan menyelesaikan masalah UMNO jangka panjang? Tidak, kerana UMNO memiliki masalah sistematik mula dari atas sampai ke bawah. Ya, seperti mana yang dikatakan oleh akar umbi, perubahan UMNO secara besar-besaran bukan secara kepimpinan, tetapi hala tuju dan falsafah UMNO. Ia kompatibel dengan semasa. Dalam situasi sekarang, cara terbaik untuk memulihkan UMNO adalah dari akar umbi yang sendiri sudah tak yakin dengan UMNO, katanya. Now, I agree on this. I agree on that. Now, UMNO bila dah kalah dalam pilihan raya lepas, naratif bahawa UMNO membawa korupsi dan sebagainya itu berjaya,
undi Melayu itu tidak beralih kepada Pakatan Harapan, sebaliknya beralih kepada Perikatan Nasional kerana momokan itu masih berjaya dan ditop up oleh Bersatu dan PAS kepada momokan dan juga acukan apa orang kata ialah dia masih lagi menggunakan naratif yang sama. Now, setelah berjaya tuan-tuan, UMNO itu tidak berjaya memainkan naratif tersebut. UMNO telah hilang naratif yang nak dibawanya. Bagi saya, UMNO ada dua jalan sekarang ini. Ada dua jalan. Dan jalan ini akan menentukan masa depan UMNO. Ini saya bercakap bukan sebagai seorang ahli parti keadilan. Saya bercakap sebagai seorang luar, sebagai penganalisa politik. Jalan yang pertama, UMNO boleh kembali seperti sebelum ini. Boleh memainkan naratif yang sama, boleh memainkan cerita yang sama, berkenaan DAP, berkenaan NPR dan sebagainya. Tetapi, sudah terlewat. Kerana watak itu atau peranan itu atau role itu sudah diambil oleh Perikatan Nasional. Kalau UMNO mengambil role itu semula, maka mereka adalah jadi orang yang kedua. It's no longer original. Dia tak boleh orang yang sama. Dia salah satu je yang boleh bawa watak tersebut. Dan Perikatan Nasional dah ambil watak itu. Another one yang UMNO, dan kalau UMNO mengambil watak itu semula, percayalah UMNO akan berkubur selepas ini. Now, another role yang UMNO boleh ambil is a drastic role untuk mula melihat kepada bagaimana nak membawa satu gagasan dan wawasan yang baru kepada UMNO. UMNO kena fresh dalam nak membawa the ultimate aim, the noble cause. Kalau sewaktu merdeka dahulu, UMNO membawa bahawa dia adalah pembela kepada bangsa Melayu. So sekarang ini, UMNO nak bawa apa? Kerana nampak gayanya role pembela kepada Melayu itu, terutama di kawasan majoriti Melayu di Pantai Timur dan Utara, sudah dibawa oleh Perikatan Nasional. So, adakah UMNO nak kekal dalam bersaing bersama dengan Perikatan Nasional yang telah berjaya mencuri tempat mereka? Ataupun UMNO nak membawa satu gagasan dan wawasan yang baru? So, perkara ini yang sepatutnya Zahid Hamidi dan juga pimpinan UMNO kena bawa. Sekarang ini kita nak mengarah ke arah mana? Kita nak membawa ke arah mana? Kita nak menuju kepada apa? UMNO ini bagaimana bentuk dan rupanya? Kalau bercakap tentang soal reform ekonomi, sistem dan sebagainya, itu Pakatan Harapan dan DAP serta Amanah yang buat. PKR, Amanah dan DAP bawa benda itu di dalam Pakatan Harapan. Bercakap tentang reform, bercakap tentang reformasi sistem dan sebagainya. Itu adalah Pakatan Harapan. Itu dia punya, apa orang kata, image dia. So, UMNO bagaimana sekarang ini? UMNO tidak boleh ke sana dan ke sini. Dia kena membentuk satu hala tuju baru. Mereka kena membentuk satu jalan yang baru. Satu jalan sendiri yang membawa kepada perkara yang rakyat ataupun pengundi dan juga mereka di dalam UMNO itu yakin. Inilah jalan yang mereka nak telusuri dalam tempoh 50 tahun akan datang. Tuan-tuan, parti politik ni paling lama dia boleh bertahan dalam kemuncak kuasa dia kalau ikut Ibn Khaldun. Dia ikut Ibn Khaldun 40 tahun je. 40 tahun. UMNO ni dah kira on borrowed times dah. Borrowed times. Jadi, it's about time UMNO is going down. So, now UMNO untuk naik balik, UMNO kena cari satu gagasan baru. Satu jalan baru. Satu wawasan baru. Bagaimana sebenarnya dia nak bawa UMNO. Dia tak boleh lagi dah nak meminjam sana dan meminjam sini. Dia tidak boleh dilihat sebagai bayang-bayang menjadi berlindung di bawah bayang-bayang Pakatan Harapan, DAP, Amanah dan juga PKR. Tak boleh. Juga tidak boleh dilihat sebagai pengganti ataupun alternatif kepada Perikatan Nasional. Tak boleh. Mereka kena lihat sebagai parti yang boleh berdiri sendiri. Dan sebagaimana yang disebut sebelum ini, UMNO kena mula reform. Kena mula reform daripada dalam, kena mula reform untuk mengintai dan melihat bagaimanakah cara dan keadaan sebenar UMNO kena bangkit daripada semua permasalahan yang ada. Nah, persoalan kepada kes dan sebagainya, itu persoalan picisan bagi saya. Itu persoalan picisan. Bagi saya, pimpinan UMNO kena mula melihat bahawa ugutan tu bukan... Saya ambil contoh, apa yang disebut oleh Ashraf Wajdi. UMNO ingatkan ahli parti jangan langgar disiplin perlembagaan parti. UMNO memberi peringatan kepada anggotanya bahawa sebarang pelanggaran disiplin dan tindakan yang menyalahi perlembagaan parti. UMNO tak boleh lagi melihat dengan cara ugutan sebegini. Kan, pengikut UMNO akan muak dan jelak. Dia akan melihat parti itu sebagai dah tak mampu berkembang. Tapi akhirnya parti itu sendiri menggunakan kekerasan dan juga ugutan untuk nak taat kepada
pemimpin dia. So benda ni sebenarnya UMNO kena mula lihat, dan saya percaya UMNO boleh kalau sekiranya dia berjaya mencari formula itu. Saya ada formulanya tuan-tuan, tapi saya sebab bukan orang UMNO tak payah cerita lah. Yo je lah kau Is. Yalah. Nak percaya, tak nak percaya sudah. Baik. Menarik tuan-tuan. Yang tak akhir kita cerita malam ini. Sebelum cerita tak akhir, saya dah bawa minda. Tapi tak apalah, pasal minda presiden ni. Sekejap, saya nak ulas tentang minda presiden. Okay, boleh lah. Now, sebelum kita bercerita tentang minda presiden ni, Muhyiddin Yassin, peguam, dikenakan notis merah Interpol. Menantu Muhyiddin Yassin dan seorang peguam telah diletakkan dalam senarai notis merah Interpol kerana dikendaki Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Menurut utusan Malaysia, perkara ini disahkan oleh Ketua Polis Negara, Razadin Hussein. Ia sudah tindakan polis notis merah dikenakan terhadap mereka, katanya. Dua individu itu adalah Muhammad Adlan Barhan yang berkahwin dengan anak Muhyiddin Yassin, Nabilah, dan Mansur Saad, seorang peguam dan tokoh penting dalam NERS Seniang Berhad. SPM mendakwa mereka dikendaki berhubung projek yang melibatkan pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik untuk pekerja asing. Kedua-duanya melarikan diri dari negara pada bulan Mei. Utusan Malaysia memetik sumber tanpa nama yang mendakwa Muhammad Adlan meninggalkan negara ini melalui sempadan Johor Bahru. Dia dipercayai berlepas ke negara ketiga, katanya. Muhammad Adlan melalui peguamnya mengeluarkan kenyataan mendakwa dia menjadi sasaran secara tidak sah dan menyebabkannya menderita dan berada di ambang kehancuran dari segi keuangan. Dia juga mendakwa bahawa akaun bank, baik peribadi maupun dikaitkan syarikat telah dibeku tanpa notis. Bagi Mansur, dia mendakwa bahawa dia menjadi mangsa penganiayaan politik. Pada 2011, NERS Sdn Bhd dianugerahkan kontrak 12 tahun untuk memantau kemasukan warga asing ke Malaysia serta mengeluarkan pas lawatan pekerja sementara pada PLKS. Tuan-tuan, ini 2020 ini cerita pada tahun 2011 di mana Muhyiddin Yassin pada waktu itu adalah Menteri Pendidikan merangkap timbalan Perdana Menteri. Menteri Pendidikan ke Menteri KDN? Tengoklah. Tetapi apa yang berlaku, tuan-tuan? Kenapa perkara ini sekarang ini dibangkitkan? Isunya berkenaan dengan integriti sekali lagi lah. Bila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan ada kes, ada cerita, ada pihak yang bakal didakwa, maka tuan-tuan lihat sendiri siapa yang bakal didakwa tersebut. Tuan-tuan lihat sendiri kes yang mereka bawa. Dan ini bukan cerita yang minyak masak tu. Itu cerita minyak masak Hamzah, anak Hamzah Zainuddin tu cerita lain. Yang ini NERS ni melibatkan, kalau tak silap saya, biometrik bilion ringgit. Jumlah bilion, tuan-tuan. Timbul satu persoalannya, kenapa agaknya, ialah pertama perkaitan dia, dan kedua, bagaimana bagaimana dia terlepas tu, bagi saya itu satu hal lah. Sedangkan Sajat boleh terlepas kan. Tapi bagaimana dia, kenapa dia, now saya dapat, saya terfikir tadi. Kenapa cerita dia sama macam Jolo? Jangan tuan-tuan terkejut bahawa kisah ini tidak jauh daripada kisah apa yang berlaku kepada Najib Tun Razak, Muhyiddin Yassin ni. Cerita Jolo ini, Jolo keluar negara, akhirnya tidak dijumpai. Menantu Muhyiddin Yassin keluar negara untuk tujuan apa? Kalau sekiranya tertangkap menantu Muhyiddin Yassin ini, ada kemungkinan besar Muhyiddin Yassin sendiri akan terpalit dan tertarik sekali dengan kes ini. Menarik, tuan-tuan. Kenapa berlaku demikian? Kita kena ingat watak kepada kisah ini dan juga projek-projek yang lain, dia center kepada beberapa orang selain pada Muhyiddin Yassin. Yang pertama adalah menantunya. Yang kedua adalah anaknya. Anak Muhyiddin Yassin sendiri. Cuma yang menariknya, anak Muhyiddin Yassin masih belum terpalit dalam kisah ini. Sedangkan kalau kita scrut, ada satu scrut, perkaitan kepada anak Muhyiddin Yassin itu datang daripada pelbagai arah. Interestingly, tak ada lagi tanggapan dibuat kepada anak Muhyiddin Yassin. Saya tak faham kenapa dan saya tak tahu kenapa. Mungkin dalam siasatan, kita tak tahu. Tetapi perkara ini kalau dilihat dengan teliti dan terperinci, dia ada kaitan dan perkaitan itu amat jelas berkaitan dengan juga anak Muhyiddin Yassin. Yang mana satu? Saya tak nak cerita anak yang mana satu lah. Nanti pihak berkuasa sendiri akan mengambil tindakan. Jadi dengan keluarnya menantu dia ini dan diharapkan tidak akan dapat dijumpai, benda ini terpaksa taklah disweep under the carpet, tetapi menjadi sukar untuk pihak berkuasa nak menentukan the culprit.
siapakah sebenarnya orang yang bertanggungjawab dengan perkara ini? Kan? Ini yalah, saya nak elaborate further, saya dah tak berani lebih-lebih daripada apa. Data itu ada, tuan-tuan. Maklumat itu ada. Kan? Keadaan itu ada. Tapi saya tak boleh nak apa orang kata, pergi further dalam perkara ini. Dan saya bawa tuan-tuan sedikit cerita berkenaan dengan Azmin Ali. Tapi saya tak kumpas malam ni cerita ini. Didedahkan oleh Sarawak Report. Okay. Ini adalah pendedahan oleh Sarawak Report berkenaan dengan kes Azmin Ali. Kejap. Okay. Tuan-tuan boleh baca sendiri nanti dalam Sarawak Report. Selangor fake joint venture raises question for Azmin Ali. Azmin plans to return SMB. Kalau kita baca ni, tuan-tuan boleh bawa dan baca ini dan translate dalam bahasa Malaysia. Selangor fake joint venture raises question for Azmin Ali. Following okay, kalau kita klik BM di sini, tuan-tuan boleh baca dalam bahasa Malaysia. Susulan laporan polis yang dikeluarkan oleh kontraktor berpakaian di Selangor bernama Haizal bin Hanif minggu lepas, Sarawak Report telah diluluskan dokumen sebab dia ni kan, yang banyak mengandungi bukti baru yang ketara berkaitan skandal yang berlaku pada Julai 2019 berhubung dakwaan sorokan berjuta wang ringgit yang dibayar sebagai balasan kepada projek pembangunan direct nego yang besar, kononnya dalam usaha sama dengan kerajaan negeri. Mahkamah telah membuat kesimpulan projek perumahan Salak Tinggi melibatkan 100 ekar dan diunjurkan bernilai 600 juta ringgit adalah skim penipuan yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh kerajaan negeri seperti yang dipercayai oleh pemaju. Malam ni saya tak intend nak pergi dalam kes ini. Tuan-tuan boleh baca dalam Sarawak Report. InsyaAllah malam esok saya akan pergi detail dalam perkara ini, tuan-tuan. Okay. Nampak Saya tak pergi yang kenyataan apa orang kata PAS tu lah, pimpinan PAS. Tapi itu Muhyiddin Yassin, itu Azmin Ali. Sekarang ini terdedah Azmin Ali yang dinamakan bukan saya nak tuduh, Azmin Ali nama dalam Sarawak Report tadi tu, Hilman, Razlan, Afif tak ada lah, tapi dalam gambar tu ada Afif. Hilman bertanding di Gombak Setia menang, Razlan bertanding Kota Damansara kalah, Azmin bertanding di Hulu Kelang menang. Sekarang ini pendedahan ini berlaku, ni baru keluar semalam, tuan-tuan boleh tengok sendiri dan tuan-tuan boleh nilai apa yang berlaku dalam kes tersebut. Sebenarnya menarik kalau kita baca panjang, termasuk conversation, termasuk detail dan sebagainya. Saya tak nak cerita panjang-panjang lah, tuan-tuan. Tuan-tuan baca sendiri. Dan lepas ini, malam esok insyaAllah kalau ada masa, saya akan kupas satu persatu berkenaan dengan perkara tersebut. Okay, tuan-tuan. Sekian saja daripada saya malam ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan mohon maaf juga kalau ada kesilapan. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.